Nama sejahtera cikgu dan rakan-rakan. Nama saya ialah Ang Wee Eun. Hari ini saya akan mengucapkan tema berkaitan video edukasi bahaya rokok dan vape. Anggota saya adalah 4 orang, iaitu Ng Piing, Tan Siling, Gui Ising, dan Chua Yurong. Yang tajuk video edukasi adalah 5 berkaitan. Yang pertama ialah vape, gaya atau bahaya. Kita mesti fokus pada kesilapan tanggapan bahawa vape sekadar trend tetapi sebenarnya membawa risiko kesihatan yang serius. Yang kedua, asap yang menipu akan memberikan kesan vape terhadap remaja. Kita akan menjelaskan bagaimana penggunaan vape dalam kalangan remaja memberi kesan kepada paru-paru, otak dan prestasi pelajaran. Yang ketiga, di sebalik asap, fakta sebenar tentang vape. Kita akan melihatkan video yang berbentuk dokumentari pendek yang mendedahkan bahan kimia dalam vape yang impak jangka panjangnya. Yang keempat, Yang keempat ialah berhenti sebelum terlambat. Bahaya ketagihan vape. Kita mestilah mengantongi mesej motivasi dan testimoni daripada bekas pengguna vape yang berjaya berhenti. Yang kelima ialah generasi tanpa asap tanggungjawab kita bersama. Kita mestilah menyuruh komuniti dan belajar untuk bersama-sama membina masyarakat bebas vape. Nama saya Ang Biing. Sekarang saya nak berucapkan berkaitan maklumat video edukasi tentang vape. Maklumat utama penghasilan video edukasi ini adalah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat, khususnya golongan remaja, tentang bahaya penggunaan vape yang semakin berleluasa pada masa kini. Video ini dihasilkan bagi membentukkan perspektif salah bahawa vape merupakan alternatif yang selamat kepada rokok. Melalui penyampaian mesej yang jelas dan berkesan, video ini diharap dapat membantu penonton memahami bahawa bahan kimia di dalam vape boleh menjejaskan kesihatan paru-paru, jantung serta sistem saraf manusia. Video ini juga bertujuan untuk menggalakkan penonton supaya menjauhi tabiat penggunaan vape dan menolak pengaruh rakan sebahaya yang negatif. Dengan memampakkan kisah dan situasi sebenar dalam kalangan remaja, video ini diharap dapat menimbulkan rasa insaf serta mendorong mereka membuat pilihan hidup yang lebih sihat. Video ini turut bertujuan untuk menyebarkan mesej bertanggungjawab sosial dalam kalangan masyarakat. Setiap individu perlu meraih peranan untuk menasihati dan melindungi generasi muda daripada terjebak dalam ketagihan nikotin. Secara keseluruhannya, objektif video ini ialah untuk membentuk generasi bebas vape yang mempunyai kesedaran, ilmu dan keinggihan untuk menjaga kesihatan diri serta masa depan mereka. Seterusnya ialah pengenalan kepada tema video. Okey. Rokok ialah sejenis bahan yang dihasilkan daripada tembakau dan dibakar untuk dihisap. Asap daripada rokok sebenarnya mengandungi lebih daripada 4,000 bahan kimia berbahaya, iaitu antaranya nikotin, tar dan karbon monoksida. Sementara itu, vape atau rokok elektronik pula menggunakan cecair khas yang dipanaskan bagi menghasilkan vape yang mengandungi nikotin. Walaupun tidak berasap seperti rokok biasa, vape tersebut tetap boleh menjejaskan kesihatan paru-paru. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, dianggapkan terdapat lebih 4.8 juta perokok aktif di negara ini. Kajian terkini juga mendapati semakin ramai remaja berumur 13 hingga 17 tahun mula mencuba vape kerana mereka percaya ia lebih moden dan selamat. Namun, hakikatnya vape juga membawa kesan buruk kepada tubuh badan. Antara fakta menarik yang sering diabaikan ialah setiap batang rokok mampu mengurangkan jangka hayat seseorang kira-kira 11 minit. Penggunaan vape dalam jangka panjang pula boleh menyebabkan kerosakan paru-paru, ketagihan nikotin dan masalah kesihatan kronik. Saya Tan Jingling, sekarang saya akan mengucapkan tentang isu-isu berkaitan tema video edukasi. Isu berkaitan dengan rokok dan vape semakin membimbangkan, terutama dalam kalangan golongan muda. Kini, ramai remaja mula menganggap penggunaan vape sebagai gaya hidup yang trendy dan tidak berbahaya. Salah satu punca utama ialah pengaruh media sosial, di mana sesetengah iklan menggambarkan vape sebagai pilihan moden tanpa kesan sampingan. Selain itu, kurangnya kesedaran tentang bahan kimia yang terkandung dalam rokok dan vape menyebabkan masyarakat mengambil mudah terhadap bahayanya. Apa yang lebih merisaukan ialah pengaruh rakan sebaya. Ramai remaja mula mencuba rokok atau vape kerana ingin diterima dalam kumpulan atau sekadar ingin mencuba sesuatu yang baru. Di samping itu, penjualan vape tanpa kawalan di pasaran terbuka dan dalam talian juga menjadi masalah besar kerana sesiapa sahaja, termasuk bawah umur, boleh memberinya dengan mudah. Penerangan isu-isu tersebut adalah dua isu. Isu satu ialah ketagihan nikotin. Apakah ketagihan nikotin? Nikotin adalah bahan kimia yang sangat ketagih yang terdapat dalam rokok dan vape. Apabila seseorang menggunakan produk yang mengandungi nikotin, otak akan melepaskan dopamin yang memberikan perasaan gembira dan tenang untuk seketika. Namun, kesan ini sangat singkat dan menyebabkan pengguna mahukan lebih. Mengapa agaknya berbahaya? Ketagihan nikotin menyebabkan seseorang sukar untuk berhenti walaupun mereka tahu ia berbahaya.
Otak menjadi bergantung kepada nikotin untuk berfungsi dengan normal. Tanpa nikotin, pengguna akan mengalami gejala withdrawal seperti kegelisahan, kerangsaan, suka menumpukan perhatian, dan keinginan yang kuat untuk menggunakan semula. Keterukan masalah. Kajian menunjukkan bahawa 70% pengguna rokok di Malaysia ingin berhenti tetapi gagal kerana ketagihan yang terlalu kuat. Dalam kalangan remaja, ketagihan boleh terbentuk hanya selepas beberapa kali penggunaan sahaja. Vape yang mengandungi nikotin dalam kepekatan tinggi boleh menyebabkan ketagihan yang lebih cepat dan lebih kuat berbanding rokok konvensional. Isi dua ialah kerosakan sistem pernafasan. Penerangkan masalah. Rokok dan vape menyebabkan kerosakan serius kepada paru-paru dan sistem pernafasan. Asap rokok mengandungi lebih daripada 7,000 bahan kimia. Dengan sekurang-kurangnya 70 daripadanya diketahui boleh menyebabkan kanser. Vape pula menghasilkan aerosol yang mengandungi zarah-zarah halus, logam berat dan bahan kimia berbahaya yang masuk ke dalam paru-paru. Kesan jangka pendek, batuk yang berterusan dan bertahan, sesak nafas terutama ketika melakukan aktiviti fizikal, sakit tegak dan suara yang serak, jangkitan pernafasan yang kerap seperti seleseman dan batuk kering, dan penurunan stamina dan daya tahan tubuh. Ialah kanser paru-paru yang merupakan punca kematian utama dalam kalangan perokok. Penyakit pulmonari obstruktif kronik atau COPD yang menyebabkan kerosakan kekal pada paru-paru. Bronkitis kronik dengan batuk berterusan selama berbulan-bulan. Emfisema di mana alveoli paru-paru rosak dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Dan asma yang bertambah teruk dengan serangan yang lebih kerap dan lebih serius. Statistik membimbangkan di Malaysia, kanser paru-paru ada antara 5 kanser paling kerap didiagnosis. 85% daripada kes kanser paru-paru dikaitkan dengan merokok. Risiko mendapat kanser paru-paru adalah 15 hingga 30 kali lebih tinggi dalam kalangan perokok berbanding bukan perokok. Hai cikgu, nama saya Wisin. Saya nak berbincang tentang kesan-kesan atau akibat. Isu penggunaan rokok dan vape memberikan berbagai kesan buruk terhadap individu, masyarakat, dan negara. Kesan ini bukan sahaja melibatkan aspek kesihatan fizikal, malah turun mempengaruhi kesejahteraan mental, emosi, serta sosial seorang individu. Antara kesan utama yang dapat dikenal pasti ialah seperti berikut. Antaranya ialah kesan terhadap kesihatan fizikal. Merokok dan penggunaan vape menyebabkan berbagai penyakit kronik seperti kanser paru-paru, penyakit jantung, stroke, serta gangguan sistem pernafasan. Bahan kimia berbahaya seperti nikotin, tar, dan rogan berat dalam rokok dan cecair vape boleh merosakkan organ dalaman dan sistem imun badan. Dalam jangka panjang, pengguna boleh mengalami ketagihan nikotin yang suka digawa sekaligus menjejaskan kualiti hidup. Selain itu, kesan terhadap kesehatan mental dan emosi. Penggunaan rokok atau vape sering mengalami ketagihan dan bergantungan terhadap nikotin, yang boleh menyebabkan kesesakan, tekanan, dan perubahan emosi. Apabila tidak mendapat nikotin, individu mungkin menjadi murah, marah, atau tidak dapat menumpukan perhatian. Keadaan ini boleh mengganggu prestasi akademik dan hubungan sosial, terutama dalam kalangan pelajar dan remaja. Di samping itu, kesan terhadap sosial dan hubungan keluarga. Merokok atau pengguna web sering menghadapi pandangan negatif daripada masyarakat kerana tabiat tersebut dianggap tidak sehat dan membahayakan orang sekeliling. Asap rokok juga menjejaskan kesihatan ahli keluarga, terutamanya anak-anak dan wakil emas melalui merokok pasif. Ini boleh menimbulkan ketegangan dalam keluarga serta mengurangkan keharmonian rumah tangga. Kesan terhadap ekonomi dan produktiviti. Tabiat merokok mengakibatkan berbanjiran wang yang banyak untuk memberi rokok atau alat vape. Dalam jangka panjang, kos rawatan penyakit akibat merokok akan membebankan individu keluarga dan sistem kesihatan negara. Selain itu, produktiviti bekerja turun-menurun akibat masalah kesihatan yang berpunca daripada tabiat merokok. Akhirnya, kesan terhadap imej generasi muda. Remaja yang terlibat dalam penggunaan vape atau rokok akan memberikan gambaran negatif terhadap imej beliau negara. Sikap meniru trends tidak sehat ini boleh menjejaskan masa depan mereka, serta mengurangkan peluang dalam bidang akademik dan kerjaya. Kesimpulannya, bahaya rokok dan vape bukan sekadar terhad kepada pengguna sahaja, tetapi memberikan kesan besar kepada masyarakat serta keseluruhan. Oleh itu, langkah pendidikan melalui video seperti ini adalah penting bagi membentuk isu ini daripada terus berluasa. Okay. Seterusnya, saya nak bincang tentang punca-punca isu tersebut berikut. Isu peningkatan penggunaan rokok dan vape, khususnya dalam kalangan remaja, berpunca daripada berbagai faktor dalaman dan luaran. Antara punca yang dikenal pasti adalah seperti berikut. Antaranya ialah pengaruh rakan sebaya. Remaja muda terpengaruh dengan rakan-rakan yang merokok atau menggunakan vape. Dorongan untuk diterima dalam kumpulan sosial menyebabkan mereka mencoba tanpa memikirkan kesan jangka panjang. Selain itu, pengaruh media sosial dan iklan. Media sosial sering menunjukkan imej penggunaan vape sebagai satu gaya hidup moden dan cool. Video, gambar, dan promosi dalam daya menjadikan vape kelihatan menarik tanpa menunjukkan risikonya, menyebabkan ramai remaja salah faham
dan bahwa vapes tidak berbahaya. Di samping itu, kurangnya kesedaran dan pengetahuan. Ramai remaja tidak mendapat pengetahuan yang mencukupi tentang kandungan kimia dan bahaya sebenar vapes dan rokok. Kekurangan pendidikan kesehatan di peringkat sekolah dan keluarga menjadikan mereka mudah terjebak dalam tabiat ini. Tekanan emosi dan masalah pribadi. Setengah individu menggunakan rokok atau vapes sebagai cara untuk mengurangi tekanan, kebosanan, atau masalah emosi. Tanpa sokongan moral dan bimbingan yang betul, mereka cenderung mencari jalan atas melalui tabiat tidak sehat. Seterusnya, faktor persekitaran dan kesediaan produk. Rokok dan vapes murah dibawahi di pasaran malah setengah meningkat, tidak menggawa berjualan kepada remaja bawah umur. Hal ini menyebabkan akses kepada produk ini semakin mudah, sekaligus mendorong pengguna baru. Akhirnya, sikap ingin mencoba dan ingin tahu. Sifat ingin tahu semula jadi dalam kalangan remaja, mendorong mereka untuk mencoba sesuatu yang baru, termasuk rokok dan vapes. Mereka mungkin tidak berniat untuk menjaga ketahin, tetapi akhirnya berangkat dalam tabiat yang suka diberhenti. Kesimpulannya, isu ini berlaku akibat gabungan pengaruh sosial, kurangnya kesedaran, dan kelemahan kawalan bersekitaran. Oleh itu, usaha berterusan seperti penerbitan komunikasi bahaya rokok dan vapes amat penting bagi mendidik generasi muda tentang kesan sebenar serta cara mengelakkan terhadap dalam tabiat berbahaya ini. Saya Chaya. Sekarang saya nak menjelaskan antara langkah-langkah untuk menangani isu merokok. Langkah-langkah adalah dua, yaitu pencegahan melalui pendidikan dengan mengatasi kegagalan kebaya. Untuk langkah satu, kita nak masalah ini kena mula dari awal. Maksud saya dari kecil lagi dah kena ajar budak-budak bahaya rokok ini. Kat sekolah pula memang sekolah kena ada program yang pasal kesihatan. Bukan sekedar cakap je rokok bahaya, tapi kena explain betul-betul. Macam mana rokok boleh rosak paru-paru kita. Macam mana vape pun sama je berbahaya. Kena buat aktiviti yang menarik, buat bengkel ke, main game ke, quiz ke, tunjuk video yang impact je. Budak-budak ni kalau belajar dengan cara yang best, lagi senang masuk dalam kepala dia orang. Bapak dan ibu memang penting gila peranan dia orang. Kat rumah tu, kenalah communicate dengan anak-anak. Borak-borak pasal bahaya rokok. Tanya dia orang ada ke kawan-kawan yang merokok. Kalau papa mama sendiri merokok, hak tu lagi susah nanti dia anak. Jadi parents kena jadi contoh yang baik. Sekarang ni kan ramai parents sibuk kerja. Tapi tetap kena ambil masuk untuk anak. Pandai sikit apa yang anak buat, siapa kawan dia, apa aktiviti dia. Media sosial pula, memang kuat influence dia ke sekarang ni. So, kena guna apps ni untuk spread awareness. Buat video di Instagram, share info pasal bahaya rokok. Influencer yang ramai follower tu, kalau dia orang tolong sampai lagi bagus. Budak-budak muda ni memang tengok influence. Jadi kalau influence jangan merokok, ada impact tu. Untuk langkah dua, mengatasi kegagalan langkah supaya ini satu masalah besar. Ramai budak-budak pula merokok sebab dia nampak cool, nafik ini dengan geng. Memang tekanan langkah supaya ni kuat. Macam mana nak reject? Kena ajar budak-budak ni cara nak cakap tak nak dengan confidence. Contoh macam ni, dia punya kawan cakap, jom lah, try sekali je. Tak payahlah bro, saya tak minat. Atau kalau kawan ajar, boleh cakap, alah, saya tak nak lah, nanti kesihatan saya terjejas. Kalau langkah sebenar, dia takkan paksa kita buat benda yang terbaik. Jadi kalau ada kawan yang toxic, yang asyik ajar merokok je, memang kena consider lah, maintain friendship kawan itu tak. Cari kawan yang lebih positif, yang support kita untuk jadi lebih baik. Cara-cara lain yang kita boleh buat kat sekolah, yang kita boleh buat ceramah dengan video yang tunjuk kesan merokok pada paru-paru yang negeri itu. Kadang-kadang visual tu lagi berkesan. Ajak parents sekali datang program biar sama-sama mengatasi. Udah pun kena sikit. Kedai yang jual rokok kat budak bawah umur kena sama. Harga rokok pun kalau naik, ramai lah yang fikir dua kali nak beli. Tempat-tempat larangan merokok pun kena ketat semua. Tapi kedalam macam tak nak merokok kena buat consider. Jangan sekadar bulan major times hari tanpa tempakan sedunia. Tapi supaya tahu kena ada program. Buat counseling untuk orang yang tak ketarget, tolong dia seorang tu. Untuk seorang kepada masyarakat, masyarakat pun kena main peranan yang penting. Kalau tengok orang merokok kat tempat awan yang dilarang, kena tegur dia dengan baik. Bagi sokongan moral kat orang yang cuba nak quit, nak keluar merokok, memang bahaya proses itu. So, dia orang perlukan support. Janganlah beli botak terbakar atau vape sekuka hati. Kita perlu menjaga kesihatan untuk elakkan merokok kat tempat awan terutama kalau ada budak-budak. Yang paling penting, kita kena sama-sama usaha untuk Malaysia bebas rokok. Ini bukan imply je, tapi boleh jadi relatif kalau kita semua komited. Penutup video edukasi pun boleh Pak. Tugas
kesan buruk rokok pada kesehatan keluarga yang kehilangan alih sebab kanser paru-paru, orang yang susah bernafas. Ini semua berbantu untuk kita supaya lebih berhati. Setiap langkah yang kita ambil hari ini akan bawa kita lebih dekat pada masa depan yang lebih cerah. Rokok memang bawa kesan baru yang serius. Penyakit jantung, kanser, masalah bernafasan, jadi jangan ambil mudah. Mari kita bersama-sama berusaha untuk generasi akan datang yang lebih sehat, yang bebas dari pelengkap rokok dan vape. Sekian terima kasih atas perhatian korang semua. Thank you.